sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Apa khabar semua? Tahniah diucapkan kerana dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Saya Mr. Kor, Ketua Unit Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan Politeknik Port Dickson bersama anda dalam taklimat kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi Politeknik Port Dickson dan juga Jabatan Hak Ehwal Pelajar atas pemberian slot kepada saya bersama anda. Pada petang ini, skop yang ingin saya berkongsi bersama anda semua adalah yang pertama, pengenalan kepada kesihatan dan keselamatan. Yang kedua, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun lebih dikenali sebagai OSHA 1994. Yang ketiga, Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPD. Yang keempat, SOP Langkah Kawalan Penularan COVID-19. Yang kelima adalah keselamatan di bengkel makmur, bilik dan pejabat. Dan diakhiri dengan Emergency Response Team oleh Kapten Tuan Hamlin bin Abu Hassan. Unsafe Act dan Unsafe Condition boleh menyebabkan sesuatu kemalangan relasi. Maka sebagai seorang pelajar yang bertanggungjawab, kita mestilah mengelakkan daripada melakukan mana-mana tindakan yang mampu menjejaskan keselamatan dan kita mestilah melaporkan kepada pensyarah apabila terdapat keadaan tidak selamat, unsafe condition. Baiklah, sekarang kita lihat OSHA 1994. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP 1994. Tujuannya adalah untuk memupuk sikap prihatin terhadap keselamatan dan kesihatan dan mempunyai matlamat jangka panjang, iaitu menghasilkan suatu budaya kerja selamat dan sihat di kalangan semua pekerja dan majikan di Malaysia. Keperluan AKKP OSHA 1994 menurut Seksyen 4. 1. Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. Yang kedua, untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain dari orang bekerja. Seperti contoh, anda sebagai seorang pelajar Politeknik Port Dickson akan memastikan 3K keselamatan, kesihatan dan kebajikan anda terjamin. Ketiga, untuk mengelakkan suatu persekitaran pekerja yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang-orang sedang bekerja. Yang terakhir, untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang terasap kepada peraturan-peraturan tata amanah industri di samping peruntukan akta. Untuk memastikan pematuhan terhadap OSHA 1994, Politeknik Port Dickson telah membangunkan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Adalah menjadi dasar Politeknik Port Dickson untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerja dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya bagi mencegah kecederaan dan penyakit pekerjaan. Pihak pengurusan dan pekerja akan sama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dan objektif-objektif keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini melalui rundingan dan kerjasama yang berterusan. Secara khususnya, dasar KKP PPD ialah
menyedia dan menyelenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat dalam usaha menghapuskan hazard dan mengurangkan risiko PKP. Yang kedua, memastikan bahawa semua kaki tangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyediaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Yang ketiga, menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah bagi memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. Empat, mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan dalam Asas Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tata amalan yang diluluskan. Kelima, memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan diintegrasikan ke dalam aktiviti-aktiviti harian dan penggunaan cara kerja selamat serta sihat. Yang keenam, menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan asas bagi semua pekerja termasuk peralatan pencegahan dan keselamatan diri dan ketujuh untuk mengkaji semula dasar mengikut keperluan dari semasa ke semasa bagi penambah baik dan berterusan. Dan dasar PKP, PPD telah ditandatangani oleh Tuan Pengarah iaitu Encik Muhammad Isa bin Azhari pada 1 bulan 10 tahun 2020. Baiklah, kita lihat yang pertama, pengenalan kepada KKP. KKP adalah singkatan kepada Kesihatan, Keselamatan, Pekerjaan ataupun in English kita sering dengar orang sebut OSH, ya. OSH, Occupational Safety Health. Kita lihat beberapa contoh insiden yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Bangi, 5 pelajar sebuah sekolah rendah cedera dipercayai akibat gazebo di sekolah berkenaan runtuh petang tadi. Insiden kedua, tangan melecur akibat terkena bahan panas. Patah tapak tangan tersepit mesin cetak. Tangan tersepit dalam mesin pemotong besi. Yang berkaitan kesihatan pula, seperti contoh kebakaran cetus jerebu di beberapa negeri yang berlaku pada 2 hari bulan Mac 2021. Setakat jam 8 pagi tadi, Sistem Penguasaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia mencatatkan 3 kawasan di Selangor dengan bacaan IPU tidak sihat di stesen Johan Stiklang iaitu 183, diikuti Banting 165 dan Petaling Jaya 141. Jadi ini adalah contoh-contoh insiden yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Sesuatu kemalangan itu boleh berlaku disebabkan oleh 2 faktor. Satu adalah keadaan tidak selamat iaitu unsafe condition dan satu lagi iaitu unsafe act iaitu tindakan tidak selamat. Yang lain-lainnya penyebab adalah disebabkan oleh faktor semua. Jadi, bagi merealisasikan dasar kesihatan dan keselamatan pekerjaan Policy Protection, maka unit kesihatan dan keselamatan pekerjaan ditubuhkan di mana penau, Tuan Pengarah kita, pengurusi, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Setiausaha dan Ketua Unit KKP. Di bawah Ketua Unit KKP terdapat Jawatan Kuasa Pengurusan Risiko, Pasukan Bertindak Kecemasan, Kelestarian Alam, Jaringan Hubungan Luar, Latihan dan Promosi, Dokumentasi dan Pensijiran, dan Industri Light Campus. Pada masa yang sama juga, kita tubuhkan Jawatan Kuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan bagi pematuhan terhadap OSHA 1994, di mana pengurusi disandang oleh Tuan Pengarah dan Setiausaha oleh SHO, Safety and Health Officer, dan di bawah
pengurusi, terdapat wakil pengurusan yang terdiri daripada ketua jawatan, ketua unit dan juga wakil kerja yang terdiri dari staf, jabatan dan unit. Baiklah, pelajar yang dikasihi sekalian, tolong beri perhatian yang serius mengenai pemahaman dan pematuhan terhadap SOP, Standard Operating Procedure kawalan penularan COVID-19 di Politeknik Pertiksa. Yang pertama, pemakaian pelitup muka iaitu face mask adalah diwajibkan pada setiap masa. Yang kedua, mengikuti laluan masuk keluar yang telah ditetapkan. Jadi anda kena berpandukan penanda yang terdapat di lokasi. Yang ketiga, mengamalkan etika batuk dan bersih yang betul sepanjang masa. Keempat, memastikan anda kerap membasuh tangan dengan cecair pembasmi kuman ataupun sabun. Yang kelima, memastikan amalan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dipatuhi pada setiap masa. Pelajar hendaklah duduk di tempat yang dibenarkan sahaja. Ketujuh, pelajar perlu sentiasa mengamalkan amalan kebersihan yang tinggi. Kelapan, mengelakkan 3S, sempit, sesak, sembang dekat-dekat. Kesembilan, segera meninggalkan bengkel, makmal, bilik kuliah, pejabat setelah selesai proses PDP. Ke-10, melakukan proses penyakuman tempat dan peralatan yang berkaitan dilakukan sebelum dan selepas penggunaan. Amalkan jarak 1 meter daripada orang lain. Pelajar yang dikasihi sekalian, tolong beri perhatian sekali lagi ke atas Pondok Rehat, Gazebo, mana-mana ruang lega, blok akademik, di mana keluasan areanya adalah kecil, maka tolonglah patuh terhadap penjarakan fizikal 1 meter antara satu sama lain. Cara pakai pelitup muka yang betul. Okey. Kita lihat ya. Yang pertama, pakai pelitup muka dengan menutupi hidung dan mulut sepenuhnya. Ya, lihat. Seringkali kita nampak ada pengguna face mask pelitup muka yang di mana hidung terdedah, ya, tidak ditutup dengan sempurna. Tolong ambil perhatian. Ya. Okey, kita lihat yang tak betul ni. Jangan pakai pelitup muka di bawah hidung. Ini seringkali juga yang kita boleh nampak. Jangan biarkan dagu terdedah. Juga kita boleh nampak. Jangan pakai pelitup muka yang longgar. Ya, kena pastikan pelitup muka kita adalah fit, ya, fit terhadap muka kita. Ya. Jangan pakai pelitup muka di hujung hidung saja. Ini juga mungkin akan menyebabkan kita terdedah terhadap virus yang boleh merebak melalui udara. Ya? Okey, seterusnya jangan turunkan pelitup muka ke bahagian dagu. Kita seringkali juga boleh nampak orang yang pakai face mask tetapi dia turunkan pelitup muka. Apabila kita turunkan pelitup muka, kita terdedah kepada bahaya terhadap virus COVID. Kita lihat kepentingan pelitup muka ini. Ya. Okey, apabila seseorang tanpa pelitup muka, dua-dua ni tanpa pelitup muka, risiko jangkitan COVID ni tinggi. Apabila salah seorang pakai, ya, yang ni tak pakai, tahap risiko dia jadi sederhana.
Apabila dua-dua pakai, tahap risiko jangkitan dah jadi rendah. Itu kepentingannya. Ya. So, pemakaian pelitup muka jangan menyentuh bahagian dalam dan luar. Jangan berkongsi dengan orang lain. Jangan letak rata-rata. Jangan pakai pelitup muka yang rosak, longgar, kotor dan basah. Apabila basah tukarlah. Ya. Tukar pelitup muka. Jangan pakai di bawah dagu. Ya. Okay. Untuk pelupusan pelitup muka juga, kita perlu beri perhatian. Yang pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup muka. Kita putuskan. Ya. Mengapa kita nak putuskan? Tengok yang kedua. Lipat pelitup muka ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ya. Lipat ke arah dalam. Yang ketiga, buang pelitup muka terpakai ke dalam tong sampai bertutup. Jadi jangan sesekali buangkan pelitup muka di baku sampah yang tanpa ada penutup. Ya. Keempat, cuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka terpakai. Okey. Oleh Telephone Dixon, kita telah sediakan tong sampah yang ada tulis SW404 yang berwarna kuning. Jadi inilah bakul yang boleh kita buangkan segala sisa klinikal. Okay. Di bawah tajuk keselamatan dan kesihatan di bangkit mama bilik atau pejabat, kita akan mengenali bahaya-bahaya ataupun hazard yang mungkin terdapat di lokasi. Bahaya mekanikal yang pertama, ya, adalah bahaya berpunca atau mempunyai kaitan dengan peralatan atau barang di pejabat yang mana disebabkan oleh faktor keadaan atau perbuatan yang tidak selamat. Unsafe condition ataupun unsafe act itu akan menyebabkan berlakunya sesuatu kemalangan, kehilangan atau kerosakan. Contoh-contoh utama meliputi berpunca dari mesin, peralatan pejabat, berpunca dari bahan kerja. Even a piece of paper, kertas juga mampu menyumbang kepada kecederaan. Yang pertama, hazard memotong, cutting, kontak dengan permukaan tajam seperti mata pisau, straddle ataupun cutter. Jenis hazard ini akan memotong permukaan atau bahagian anggota badan. Yang kedua, hazard breaching, shearing, mengeluar atau memisahkan anggota badan dengan cara memotong. Terjadi bila di antara dua jentera bergerak, di antara bahagian jentera dan bahan kerja, di antara jentera yang statik dan bergerak. Seringkali kita akan jumpa sistem di sesuatu mesin. Yang ketiga, hazard menusuk dan menembus, stepping and puncturing. Penusukan bahagian jentera, bahan kerja dan objek terbang ke dalam badan. Contoh jarum, tawai pokok, pensel, pen, bahagian peralatan yang terkeluar. Yang keempat, hazard hentaman, impact, terjadi bila objek bahagian peralatan bertindak kepada anggota badan tetapi tidak menembusi. Contoh, dilanggar objek. Kalau tengok gambar tadi, siapa yang dilanggar objek? Ya? Anda jangan pandang dua orang yang berdepan tetapi orang yang di sini ini yang terkena dilanggar objek ini, ya? Impact, ya? Barang ataupun barang jatuh dari atas almari. Yang kelima, hazard membelit, entanglement. Pakaian anggota badan atau rambut terbelit pada bahagian jentera mesin buku tak akan bergerak. Ini juga pernah jadi apabila pelajar membuat mesin lari. Jadi tolong ambil perhatian, ya, apabila kita berdepan dengan mesin yang berputar akan bergerak. Ya, contoh wayar peralatan, extension cable, kipas angin, bahagian pada fotostatic mesin. Ya. Yang keenam, hazard mengesil atau mendelam, friction and abrasion. Hazard ini menyebabkan pembakaran atau pengeluaran lapisan kulit. Terjadi bila kulit tersentuh pada permukaan jentera bergerak atau permukaan kasar. Contoh, sentuhan pada kertas pasir, geseran pada perabot almari. Yang ketujuh, hazard meremuk, crushing,
Penghimpitan bahagian badan di antara dua objek peralatan. Contoh stapler dihempak amari. 8. Hazard lentingan ejection. Bahan kerja atau bahagian jentera ditolak keluar. Sebab berlaku kegagalan mesin paratan, kegagalan bahan kerja, prosedur kerja yang salah, spring alatan terlepas. Yang ke-9, hazard membebaskan tenaga berpotensi, release of potential energy. Contoh pembebasan tekanan. Ya. Menyebabkan objek jatuh, tersimpan di dalam, ataupun boleh juga di spring, ya, yang boleh dikaitkan dengan hazard, membebaskan tenaga berpotensi. Di bawah bahaya elektrikal pula adalah bahaya yang berpunca atau mempunyai kaitan dengan peralatan atau barang elektrik yang mana disebabkan oleh faktor keadaan atau perbuatan yang tidak selamat itu akan menyebabkan berlakunya kejutan elektrik, terbakar, litar pintas dan sebagainya. Contoh-contoh sistem penilaian, dari segi penyambungan wayar, kerosakan peralatan, sistem pembumian, earthing system, sistem fuel dan lain-lain lagi. Bahaya elektrikal, bahaya utama, electric shock, kejutan elektrik, electrical burn, electrical arc flash, electrical fire, kebakaran elektrik, explosive environment, persekitaran bahaya tupan. Bahaya biologi, okey, iaitu yang disebabkan oleh bakterial, virus, spora contohnya, habuk tumbuhan dan lain-lain lagi. Ya. Kemudian bahaya kimia. Bahaya kimia boleh wujud dalam bentuk gas, vapor, ya, smoke, debu, dust, wasap iaitu fumes, ya, contohnya welding fumes, asap, di mana kesannya boleh menyebabkan kesan terhadap kesihatan, ke atas environment dan juga boleh menyebabkan letupan. Ya. Bahaya psikososial. Apa yang dimaksudkan dengan bahaya psikososial? Contohnya gangguan seksual, tekanan kawan sekerja, jiran, keluarga, penyalahgunaan data. Ya. Bahaya ergonomik. Ergonomik merupakan sains yang menyesuaikan tugas dan persekitaran kerja terhadap pekerja. Ya. Boleh menyebabkan masalah kesihatan jika tidak memenuhi prinsip ergonomik. Dengan wujudnya bahaya-bahaya yang mungkin terdapat di lokasi, maka timbullah risiko yang perlu kita hadapi. Sebagai seorang pelajar, kita perlu tahu peranan kita. Kita mestilah bersama untuk mengawal risiko. Gambar raja ini menunjukkan gambar raja untuk kita kurangkan risiko. Ia bermula dengan elimination, iaitu dalam bahasa Malaysia kita sebut penghapusan, iaitu physically kita remove the hazard. Yang kedua diikuti dengan substitution, iaitu penggantian. Kita replace the hazard, gantikan hazard yang ada. Ya. Diikuti dengan engineering control, iaitu kawalan kejuruteraan. Kita isolate people from the hazard. Bukan sahaja isolate ini perasingan, tetapi diikuti dengan engineering control, kawalan kejuruteraan, ya, iaitu contohnya kita akan menambah baik dengan kawalan teknologi. Yang paling penting dan
relevan kepada pelajar adalah administrative control, iaitu kawalan pentadbiran di sini. Ya, kawalan pentadbiran change the way people work. Di sini apa yang dimasukkan dengan kawalan pentadbiran, administrative control, contohnya SOP, Standard Operating Procedure. Seperti contoh SOP kawalan penularan COVID semasa MTS, di mana perlu membuat pengasingan dan self-quarantine for 10 days. Jadi kita patuh terhadap SOP tersebut. Dan apabila anda memasuki bangkit dan makmur, ketika amali, semua pelajar akan diberi taklimat mengenai SOP bangkit makmur pula. Ya? Jadi peranan pelajar adalah pemahaman dan juga pematuhan terhadap SOP. Dengan pematuhan terhadap SOP, sudah pasti risiko dapat dikurangkan secara signifikan. Lain-lain mengenai contoh administrative control adalah apabila kita mendapati keadaan tidak selamat, kita perlu melaporkan. Kita perlu melaporkan keadaan tidak selamat kepada pensyarah yang mengajar kita. Dalam aspek safety, kita work together. Apabila kita work together, maka risiko dapat dikurangkan menjadi 0. Ya? Okey. Seterusnya, peranan pelajar adalah SOP. SOP protect the worker with personal protective equipment, iaitu alat perlindungan diri. Apabila memasuki bangkit, saya perlu pakai PPE yang berkaitan. PPE yang berkait dengan risiko hazard yang saya akan hadapi. Yang asasnya safety shoes perlu dipakai. Safety goggle, ya, safety jacket dan sebagainya. Jadi anda akan diberi taklimat lagi ketika MTS apabila taklimat keselamatan dan kesihatan disampaikan oleh wakil jabatan. Ini contoh SOP for operating computer. Selalu tadi saya sebut bangkit dan makmur. Ya? Tetapi bagi mana-mana pelajar ketika berdepan dengan komputer, kita terdapat juga SOP yang perlu kita patuhi. Ya? Ini contoh salah satu SOP for operating computer. Dengan pematuhan SOP ini, masalah-masalah kesihatan dan juga keselamatan dapat dikurangkan. Jadi saya berharap sesi saya bersama anda semua pada petang ini dapat memberi sedikit input kepada anda semua. Semoga anda dapat menjalani PDP di Politeknik Port Dickson
dalam keadaan sihat dan selamat. Dan all the best to you, to all of you, ya. Terima kasih. Saya seterusnya menyerahkan sesi pada petang ini kepada Kapten Komandan kita, Tuan Hamrin bin Abu Hassan. Iaitu tajuk beliau adalah mengenai emergency response team. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar saudara-saudari sekalian? Okay, saya harap anda semua sihat. Okay. Di samping menjalani norma baru kehidupan bersama pandemik COVID-19. Okay. Jangan lupa kita kena teruskan hidup untuk kelangsungan lah. Untuk kelangsungan masa depan anda. Okay. Dan saya juga ucapkan tahniah kepada anda semua yang dapat masuki Politeknik Port Dickson. Okay. Supaya saya doakan anda akan tamat pengajaran dalam tempoh 3 tahun di Politeknik. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, saya akan perkenalkan diri saya, iaitu saya Kapten Hamrin bin Abu Hassan, pensyarah di Jabatan Kedudukan Elektrik, merangkap Komander ERT Politeknik Port Dickson. Okey. Topik ataupun taklimat yang apa yang saya akan sampaikan ini adalah ini juga berkait rapat dengan subjek yang kamu akan ambil pada semester ini, iaitu DUW 10022, iaitu Occupational Safety and Health for Engineering. Okey. Jadi saya harap taklimat ini kamu boleh dengar dan fahamkan, okey, untuk manfaat dan juga kepentingan kita bersamalah. Okay, saudara-saudari sekalian, saya sharekan slide. Taklimat ini saya ada sediakan slide. Okay. Okay, diharapkan kamu boleh lihat slide ini untuk guide untuk kamu lihat apa yang saya akan sampaikan. Okay, so topik kita ataupun kita punya tajuk adalah penanganan emergency response team ataupun dikenali sebagai ERT ataupun juga dikenali juga sebagai emergency preparedness and response. So ia berkait rapat dengan kita punya pasukan bertindak kecemasan. Okay. Okey, matlamat tindak lanjut kecemasan, kawal, kurangkan atau hentikan penyebabnya, kawal keadaan dan hadkan kerosakan sekunder, operasi berterusan dan pulih dengan cepat. Ini antara matlamat ERT. Okey, objektif tindak balas kecemasan yang pertama adalah menyelamatkan nyawa, first priority, selamatkan harta, aset dan reputasi, selamatkan komuniti dan alam sekitar. So ini jelas dari segi objektif. Okay, tujuan mengadakan pengasihan bangunan ataupun evacuation adalah yang pertama, boleh bertindak dengan tenang dan teratur. Okay, yang kedua, pastikan jalan keluar keselamatan, means of escape digunakan seperti yang dirancang. Okay, jadi rujuk kepada evacuation plan. Okay, merujuk kepada kita punya evacuation plan. Okay, ketiga, tindakan penguasian bangunan dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur.
Okey, masa yang disyukur adalah 15 hingga 30 minit. Ini adalah standard lah, 15 hingga 30 minit. Kelima, petugas yang dilantik menjalankan tugas dengan sempurna dan mengikut prosedur. So, dah diberi tanggungjawab masing-masing, jalankan peranan masing-masing lah. Okey, yang keenam, menguji keupayaan bertindak serta keberkesanan alat kebombaan pada sesebuah bangunan. Okey, alat-alat kebombaan ni seperti smoke detector, heat detector, fire extinguisher, hose reel, blanket fire, itu antara alat-alat kebombaan. Okey, sebelum kita melaksanakan latihan ataupun drill, yang pertama kena pasti lokasi anda, di mana kedudukan anda berada dan di manakah laluan selamat, di mana laluan keluar paling hampir, tangga dan juga di manakah assembly point. Okey, ia juga melibatkan dari segi pembagian tugas dan peranan yang perlu dijalankan pada keadaan sebenar ataupun ketika latihan. Okay. Dan seterusnya adalah latihan dan drill untuk dari segi kepantasan, walaupun dah kata tadi 15 hingga 30 minit, so kalau lebih cepat lebih bagus lah. Okay, kekerapan latihan ditentukan mengikut risiko bahaya kebakaran dan mengikut arahan pentadbiran bomba. Bab 8, latihan 1 kali setahun. So kalau nak buat lebih tak ada masalah, tapi minimum requirement adalah 1 kali setahun. Okey, tugas rutin semasa kecemasan atau kebakaran. Terutama tindakan amaran, syarat, jenis amaran. Okey, kalau siren kita boleh dengar dan kalau api asap kita boleh nampak. Okey, pemberitahuan terus ke bilik kawalan dan disebarkan. Okey, pemaklaman kepada semua. Pemberitahuan melalui alam, dari segi bunyi alam tersebut. Okey. Yang kedua, tenaga elektrik adalah sebarang pemprosesan adalah dihentikan dan putuskan bekalan elektrik yang tidak perlu. Okey, yang ketiga, maklumat kebakaran, panggilan ke balai bomba yang berhampiran. Macam Politeknik Polisen ni berhampiran dengan balai bomba Teluk Kemang. Okay, arahan pengasihan bangunan memberi panduan arah jalan yang hendak dilalui. Okay, seperti yang telah dinyatakan pada plan penguasian tersebut. Okay, tempat berkumpul, okay, ataupun assembly point, membuat panggilan baris, roll call ataupun head count. Okay, dan kawal situasi kecemasan latihan dengan mengambil berat kepada anggota yang tiada, lapor kepada ketua insiden. So jika ada pelajar yang tiba-tiba missing, kita kena laporkan. Okay, kena memadamkan kebakaran dan menyelamat jika tidak bahaya. So ini sekiranya tahap kebakaran tu kecil. Okay, mungkin kita boleh bertindak sendiri. Tapi jika tak boleh, kita tunggu pasukan bomba. Okay, so bunyi alam ada 3 jenis. Yang pertama bunyi secara berpanjangan, non-stop. Okay, yang ni kita kena keluar dengan segeralah. Dan kalau bunyi loceng putus-putus, okay, kita bersiap sedia tunggu arahan. Dan loceng tidak berbunyi, jalankan kerja seperti biasa dan tunggu arahan. Okay, yang paling penting sekali, tempat berkumpul tidak melebihi daripada 100 meter daripada tempat kejadian. Okay, arahan pengamatan bomba, bab 8, 1 hingga 3. Okay, lain-lain perkara jabatan yang peraturan AM 2. A. Mencegah kebakaran. Jabatan dalam mengadakan latihan mencegah kebakaran dan menyelamat dari semasa ke semasa. Okay, latihan diadakan sekali setahun. Dan jabatan bomba penyelamat sedia beri nasihat dan bantuan. Dan dalam perlu ketua jabatan menghantar pegawainya ke Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk latihan. Okay, B. Pemeriksaan tawanan pemadam api. Okay, sekurang-kurangnya sekali setahun . Okay, pemeriksaan oleh pihak bomba. Dan C. Bilik simpanan rekod tahan api. Okay, boleh diadakan supaya tidak musnah jika berlaku kebakaran. Okay, ini contoh di mana kita punya assembly point, okay, yang kamu boleh lihat tempat berkumpul. Ada juga dinyatakan dalam bentuk nombor. Nombor. Okay, ini contoh emergency evacuation plan. So telah dinyatakan you are here. Okay, di manakah assembly area kita, di mana laluan selamat, warna hijau tu laluan selamat. Kemudian jenis-jenis alat pemadam kebakaran, jenis apa, semua telah dinyatakan di dalam evacuation plan.
Okey. Jadi itu sahaja taklimat yang berkaitan dengan ERT. Dan diharapkan taklimat saya tadi dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada anda supaya sekiranya ada latihan fire drill diadakan sama ada di Kamsis, Kamsis akan laksanakan okey, sebab itu adalah antara keperluan dan itu juga di Jabatan Akademik. Di Jabatan Akademik pun sama juga, dan ia juga adalah salah satu daripada keperluan ETEC, berkenaan dengan latihan fire drill. Paling tidak pun kita pernah buat sekali supaya dapat memenuhi keperluan dan juga requirement daripada pihak bomber. Okey, jadi seperti biasa, terus kekalkan SOP, kekalkan penjarakan sosial, di samping kita mengamalkan norma baru dalam kehidupan kita. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Jadi mungkin kita akan bersua pada program ataupun waktu-waktu yang akan datang. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.